Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis yang ke 352. Yang kemarin tu hadis yang Muhayyisah dengan Abdul Rahman bin Sahal kan. Itu orang panggil bab qasamah. Bab qasamah ni itulah orang tu mati, jadi pakat-pakat nak melepaskan diri. Hak ni kata hang bunuh, hak ni kata kawan tu bunuh. Jadi bila nak lepas diri tu kena buat apa? Kena sumpah berapa kali? 50 kali. Itu hak kemarin tu. Orang panggil babul qasamah. Jumpa satu mayat, tak tahu siapa dia bunuh ni. Jadi orang tuhmah lah kita. Kata hang lah bunuh. Nampak macam ada darah kat tangan hang. Sudah. Jadi cara kita nak lepas diri kita tu daripada kena hukuman qisas, kita kena sumpah berapa kali? 50 kali. Kemarin tu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu panggil bayar diat kepada keluarga si mati tu sebanyak mi'atan naqah, 100 ekor unta, hatta udkhilat alaihimud daru, sehingga sehingga dibawa unta tu dimasukkan dalam pekarangan rumah ahli waris. Itu maksud udkhilat alaihimud daru, dipanggil babul qasamati. Dalam bab jenayat lah, dalam bab hukuman jenayah dalam Islam ada sebutlah bab tu. Habis. Hari ni pula tengok dia kata, dan apa Imam Nawawi riwayat, wa bisanadil muttasil ila Imam Nawawi qala wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhud. Adalah Nabi SAW menghimpunkan di antara dua mayat lelaki daripada syuhada Uhud. Qatla tu syuhada, lepas jamak qatla tu jamak daripada qatilun, daripada qatil dengan maksud maktul lah, maksudnya qatla tu segala syuhada Uhud. Jadi dah ramai pada syahid ni, Rasulullah bubuhlah satu kubur 2 orang, yakni fil qabri, dalam kubur Rasulullah bubuh sekali. Macam tu. Kalau ikut tak boleh, tapi kalau berhajat tak apa, nak buat macam mana kan? Summa yaqulu, kemudian bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni masyhur kan? Ayyuhuma aksaru akhzan lil Quran. Mana satu daripada dua mayat ini yang lebih banyak ambil daripada Quran, bagi Quran, yang maksudnya yang mana hak lebih sikit dalam bab Quran, daripada segi dia mengapai, daripada segi dia baca Quran, hak mana lebih? Macam tu Rasulullah tanya, mayat dua ni hak mana hak lebih sikit baca Quran ni? Itu. Maka maka apabila usyira, diisyaratkan, lahu baginya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila ahadihima, kepada salah seorang daripada mereka berdua. Sahabat tunjuk yang ni hak lebih sikit bab Quran, dia baca Quran, hafal Quran lebih daripada hak seorang lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddamahu fil ahdi, Rasulullah mendahulukan akan yang ahadahuma, hak lebih tu masuk dalam lahad. Jadi Rasulullah bubuh dalam liang lahad. Seorang lagi Rasulullah bubuh luar daripada lahad. Lahad tu kita pun tahulah, tepuk buah tepi tu dia panggil lahad. Jadi lahad ni lebih afdal daripada syaqul. Daripada syaqul tu kita buat parit tengah, lepas tu bubuh mayat dalam tu, lepas tu tutup dengan papan. Itu
Kalau kita ke bumi mayat, dah maklum lah, kalau kita ke bumi mayat sekali dengan tabut dia, apa dengan ibu tu lah, randa makruh. Dalam mazhab Imam Syafi'i makruh kita ke bumi sekali dengan keranda. Eloknya tempat kita tak boleh nak buat lahat, kita buat panggil apa? Parit tengah tu, syakun kita buah mayat alam tu tutup dengan papan. Keranda makruh tanam sekali. Tapi hari ini kita tanam sekali dengan randa. Nak mudah kerja. Tapi sebenarnya makruh perbuatan tersebut, kecuali kalau ada hajat lah, ada ayak lah. Itu nak macam mana? Terpaksa lah pakai keranda. Tapi kalau tak ada hajat, tak sah pakai randa tu. Tok imam dia suruh hampa korek parit tengah, hampa buah mayat alam tu tutup dengan papan. Keranda tak payah. Macam tu. Makruh ke bumi sekali dengan randa. Tapi kita nak buat lahat tak boleh, sebab tempat kita ni tanah untuk. Jadi kalau kawasan yang berbukit, ni buat lahat lah. Dan boleh dalam lahat. Jadi Rasulullah kata hak Quran banyak ni pun dalam lahat. Hak seorang lagi tu bubuh luar. Bubuh luar daripada lahat. Duk luar lah. Hak seorang tu pun dalam lahat. Maksudnya Rasulullah, sebab lahat lebih afdal. Jadi Rasulullah SAW mengutamakan yang baca Quran, yang hebat dalam bab Quran lebih daripada orang lain. Sesuai dalam bab ni, mengutamakan ulama, mengutamakan orang yang berilmu. Maksudnya Rasulullah mengutamakan kawan tu lagi lah. Hadis tu rawahul Bukhari, riwayat oleh Imam Bukhari lah, hadis sahih. Wa bihi ilaihi wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arani, Allah Ta'ala memperlihatkan aku fil manam, pada ketika tidur. Manam tu masdar mimi juga, mula dengan mim. Manam masuk tidur. Tidur tu mimpi lah. Allah Ta'ala perlihatkan aku di dalam mimpi. Atasawwaku, aku bersiwak. Aku bersiwak bisiwakin, menggunakan sebatang kayu sugi. Macam tu. Dalam mimpi ni Rasulullah cerita. Maksudnya hak Rasulullah cerita dalam mimpi tu jadi hadis lah. Jadi wahyu lah pula. Jadi apa dia? Bisiwakin, dengan kayu sugi. Baik. Faja'ani rajulani, maka datang kepada aku dua orang lelaki. Ada dua orang lelaki dalam mimpi tu lah. Ahaduhuma akbaru minal akhar. Salah seorang daripada mereka berdua lebih tua daripada yang seorang lagi. Jadi dua orang tu ada seorang lebih tua daripada seorang lagi. Fanawaltu siwaka asghara, maka aku berikan kayu sugi itu terhadap hak lebih muda. Maksudnya hak daripada dua tu, seorang tua, seorang muda. Aku pergi bagi kayu sugi itu dekat hak muda dalam mimpi ni. Faqila li, maka dikatakan bagi aku dalam mimpi lah. Ada satu suara kata kat aku, kata Nabi SAW, kabir. Kabir maksudnya beri hak tua dulu, jangan bagi kat muda lagi. Itu kabir tu maksudnya, kata ulama yang kata ni malaikat Jibril lah dalam mimpi tu. Malaikat Jibril kata dalam mimpi, Rasulullah SAW bagi dekat hak tua dulu. Kayu sugi tu bagi dekat hak tua berbanding hak muda. Maksudnya mengutamakan orang tua berbanding orang muda. Sesuai dalam bab ni, memuliakan orang tua berbanding orang muda. Tengok tu. Faqila kabir. Pada fa'tuhu, maka kata Nabi SAW, aku berikan akan siwak tadi ilal akbari minhuma, kepada hak lebih tua daripada mereka berdua. Rasulullah kata, aku bagi hak tua. Mula-mula bagi hak muda. Lepas tu malaikat Jibril tegur, bagi hak tua, jangan nak bagi hak muda lagi. Itu. Jadi boleh kiyah lah. Kalau kayu sugi pun bagi kepada hak tua dulu baru orang muda. Kalau bab-bab lain pun bab cakap, kita baca dah sebelum ni, utamakan orang tua dulu bercakap berbanding orang muda. Bab makan minum, utamakan orang tua dulu berbanding orang muda. Betul tak? Kita pun kalau naik, kalau duduk tempat-tempat ni pun diutamakan kan. Orang yang pergi counter ke apa ke, ada tempat duduk tak ada, kita bagi orang tua duduk dulu. Kita muda lagi, kita berdiri pun tak apa. Macam tu. Kita naik kereta api pun kalau umur dah banyak dapat separuh harga apa. Maksudnya diutamakan orang tua. Memang macam tu lah kan. Ibu mengandung, orang tua dan sebagainya. Itu bukan saya saja dibuat tu.
itu adalah berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Mungkin mereka pun tak perasan kata itu adalah hadis Nabi SAW. Nabi SAW ajak kepada kita mengutamakan orang tua berbanding orang muda. Bagi pada orang tua dulu, bab makan, bab minum, bab cakap, segala bab-bab lain lah. Cuma sini bab sugi, jadi janganlah terlekat dengan sugi itu saja. Dalam bab-bab lain pun ada juga. Boleh lah. Rawahu Muslimun musnadan. Imam Muslim riwayat hadis ini secara musnad. Maksud secara musnad, Imam Muslim sebut sanad dia penuh lah. Hadis ni Imam Muslim ambil daripada Nasrin bin Ali. Nasrin bin Ali ambil daripada ayah dia nama Ali lah. Nasrin ambil daripada Ali. Ali tu ayah dia. Ali tu ambil daripada Sakhrin bin Juwairiyah. Sakhrin tu ambil daripada Nafi'. Nafi' tu bekas hamba Ibnu Umar. Nafi' ambil daripada Ibnu Umar. Itu sanad penuh dia lah. Faham? Imam Muslim ambil daripada siapa tadi? Nasrin. Imam Muslim ambil daripada Nasrin. Nasrin ambil daripada ayah dia Ali. Ali ambil daripada Sakhrin bin Juwairiyah. 3. Lepas tu Sakhrin ambil daripada Nafi'. 4. Nafi' ambil daripada Ibnu Umar. Berapa? 5. Ibnu Umar ambil daripada Nabi SAW. Jadi antara Imam Muslim dengan Rasulullah ada berapa orang? Ada 5 perawi. Hadis itu dia panggil hadis apa? Dia panggil hadis khumasi. Hadis khumasi itu ada 5 orang perawi. Faham? Kalau sudasi 6 orang perawi. Antara imam dengan Nabi SAW ada 6 perawi dipanggil sudasi. Kalau ada 5 dipanggil khumasi. Kalau ada 4 dipanggil rubai. Kalau ada 3 dipanggil sulasi. Yang paling tinggi sekali sulasi. Sulasi. Ada satu lagi sunai. Sunai antara dia dengan Nabi SAW ada 2 orang perawi saja. Macam Imam Malik tu. Dia ada sunaiyat muwatta' Imam Malik. Nanti kalau kita baca kita buat periwayatan dia. Atau saya pergi ambil di mana itu? Jorok. Tasik Gelugong. Itu sunaiyat muwatta' Imam Malik. Antara Imam Malik dengan Nabi SAW hanya ada 2 orang perawi. Tinggi tak tinggi? Tinggi. Dia dekat dengan Nabi SAW. Imam Bukhari dia ada sulasiyat Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada lebih kurang 14 hadis pun. Saya ingat saya. Lebih kurang belah-belahan. Ada 14 hadis lebih kurang. Antara Imam Bukhari dengan Nabi hanya ada SAW hanya ada 3 perawi. Dekat tak dia dengan Nabi SAW? Dekat. Dekat sangat lah. Sebab dia dengan Nabi hanya 3. Dia ambil daripada A ambil daripada B ambil daripada C ambil daripada Nabi SAW. Itu dipanggil sulasiyat Imam Bukhari. Ada 14 perawi saja. Dekat 14 hadis saja. 14 hadis, 3 orang perawi saja di antara dia dengan Nabi. Itu sanad tu tinggi lah dia panggil. Faham? Sanad tinggi dia panggil. Ni kalau yang ni ada 5. Jadi Imam Muslim dia riwayat hadis ni dalam sahih dia secara musnad. Maksudnya dia sebut sahih sanad itu penuh lah. Wa rawahul Bukhari ta'liqan. Imam Bukhari riwayat hadis ni secara muallaq. Muallaq ni dia hazaf sanad. Faham? Imam Bukhari hazaf sanad. Kemungkinan masa Imam Bukhari riwayat hadis ni dia sebut macam ni tu ya. Daripada Ibnu Umar tu dia tak sebut sanad penuh. Faham? Dia tak sebut sanad penuh. Maka dipanggil hadis tu muallaq. Hadis muallaq ni kalau ikutnya dia dhaif. Tapi kalau yang duduk dalam Bukhari, Imam Bukhari bubuh tu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia tolong pergi cari balik sanad tu. Dan dia buat satu kitab asing cerita balik hadis-hadis muallaq yang duduk dalam Bukhari. Lagi tuan-tuan kata, dalam Bukhari pun ada hadis muallaq. Hazaf sanad, dhaif lah Bukhari ni. Jangan. Imam Bukhari bukan dhaif. Sahih hadis diakui oleh semua manusia, timur barat utara selatan. Tak ada orang menikai sahih Bukhari ni. Lepas tu macam mana yang ada hadis-hadis muallaq dalam tu? Dia hanya hazaf sanad. Tapi bila ulama pergi cari balik sanad-sanad tu, pergi sambung-sambung balik, tengok-tengok memang bersambung sanad tu. Tak ada masalah. Cuma dia hazaf bukan sanad tu. Bila hazaf sanad tu jadi muallaq lah. Dia jadi muallaq. Macam Imam Nawawi ni ya ni. Nampak Imam Nawawi. Imam Nawawi kalau ikut antara dia dengan Ibnu Umar mestilah ada sanad penuh. Mana ada dia boleh berjumpa terus dengan Ibnu Umar? Tidak. Tapi dalam Riyadhus Shalihin dia sebut wa an Ibni Umar. Daripada Ibnu Umar terus. Sedangkan dia dengan Ibnu Umar tak bisa berjumpa pun. Maksudnya antara dia dengan Ibnu Umar tu ada perawi-perawi yang lain. Tapi dia nak ringkas. Dia tak sebutlah sanad penuh tu.
dia nak bagi cepat, faham tak? Lepas tu dia buku rujukan, ambil daripada Muslim, ambil daripada Bukhari. Jadi mu'allaq dalam Bukhari itu diterima, tak dikatakan dhaif lah Sahih Bukhari. Terima habis Sahih Bukhari ni. Mana ada orang tikai Sahih Bukhari, faham tak? Itu kaedah dia. Habis tu jangan terkejut lah tengok taklifan. Dalam Sahih Bukhari ni, dia kalau hadis dia lah, kalau tanpa berulang ada lebih kurang 2000 lebih. Tapi kalau berulang campur dengan mu'allaq apa semua tu ada lebih kurang 7000 lebih, 7300 lebih. Tu dia dalam Bukhari ada hadis yang berulang. Ni dia sebut dalam tu dia ulang balik hadis tu. Sebab apa dia ulang? Ada sebab dia ulang tu. Sebab sebelum ni dia sebut dengan sanad yang lain. Satu lagi dia sebut matan yang sama tapi sanad berbeza. Sebab tu dia ulang banyak kali dalam Sahih Bukhari tu. Jangan pelik lah. Sebelum ni sebut dah, tiba-tiba sebut pula. Sebut pula tu sebab ada faedah lah. Imam Bukhari buat macam tu. Faham? Rawahu Muslim musnadan wa rawahu al-Bukhari ta'liqan. Imam Bukhari dia buat Sahih Bukhari tu lebih kurang 16 tahun baru siap. Bukanlah kata dia buat hari ni esok siap. Tak. 16 tahun dia himpun Sahih Bukhari. Dia himpun dan dia selesaikan lah selama 16 tahun. 16 tahun lama. Wabihi ilaihi 354. Jadi hadis tu nak ajak kepada kita utamakan orang tua. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, ini Abi Musa Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya sebahagian daripada ijlalillahi ta'ala. Ijlal ni Allah Taala menghormati orang mukmin. Apa dia? Allah Taala memberi kelebihan kepada orang mukmin. Apa dia? Ikrama zi syaibatil muslim. Tu memuliakan orang yang sudah beruban lagi pula Islam. Orang tua tu dipanggil zi syaibah. Zi syaibah ni maksudnya orang yang sudah beruban yang Islam. Maksudnya dia menghabiskan kehidupan dia tu sejak zaman muda sampai dia zaman tua tu dalam buat ibadat. Tu dipanggil ikrama zi syaibatil muslim. Wa hamil Quran, dan juga orang yang mengapai Quran. Itu dipanggil hamil Quran. Orang yang mengapai Quran, baca Quran dan mengapai Quran. Itu dimuliakan. Ghairi ghalifih, yang tidak melampau padanya pada Quran. Tidak melampau tu maksudnya tak ada dah dia berlagu tu sakan sangat. Betul badanlah. Lepas tu tak ada dah dia tu terlalu syadid sangat baca Quran tu. Maksudnya tidak dah terlalu dakik sangat. Maksudnya dia nak kena jangan terlalu takalluf sangat. Sebut huruf pun apa dia standard, janganlah terlalu sangat. Terlalu sangat tu jadi takalluf pula. Takalluf ni bahasa mudahnya macam susah payah pula. Jangan macam tu. Maksudnya baca Quran tu standard lah. Lagu pun janganlah terlalu lagu sangat. Macam tu. Macam kita dah baca tu tak apa dah lah. Musabaqah dah baca tu standard lah tu. Jangan terlalu sangat. Macam tu. Itu hamil Quran ghairi ghalifih wal jafi anhu, dan juga tidak menjauhi daripada Quran. Maksudnya tak tinggal baca Quran. Itu maksud. Allah Ta'ala muliakan orang yang baca Quran, orang yang mengapai Quran. Termasuk baca, termasuk mengapai. Yang mana dia tak melampau dalam bacaan dia tu, dan juga dia tak meninggalkan daripada Quran. Domirhu tu kembali pada Quran. Maksudnya tak tinggal daripada Quran, baca Quran tu tak tinggal lah. Tak ada lah tinggal seminggu tu baca pula. Ada. Wa ikrama zi sultanil muqsid, dan juga Allah Ta'ala juga memuliakan sultan yang adil. Sultan yang adil. Yang adil pada hukum antara rakyat dia. Pemerintah. Ini kita bukan nak ambil sangat tentang hamil Quran tu. Ikrama, boleh kita ambil hamil Quran pun tak apa. Sebab tu tauqirul ulama kan. Memuliakan ulama. Baca nak ambil tu sama. Ikrama zi syaibatil muslim. Sebab dalam bab ni Imam Nawawi bab menghormati orang tua. Jadi sesuai lah tu. Ada pun sultan tu, tu tak masuk dalam bab ni lah. Tapi dah halang-halang sebut sekali lah. Pemerintah yang adil ni, ya Allah Ta'ala memuliakan. Tapi payah nak adil lah. Hadisun hasanun. Hadis ni hadis hasan. Rawahu Abu Daud. Imam Abu Daud riwayat dalam sunan dia. Dalam sunan Abu Daud. Dalam sunan dia. Sunan Abu Daud ni dia duduk pada martabat yang ketiga selepas Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Kerana dia pangkat nombor 3. Rawahu Abu Daud. Habis As-Sijistani. Abu Daud ni daripada Sijistan. Sijistani. Habis tuan-tuan ada duit pergi cari kubur dia di mana? Atau kalau Imam Bukhari di Uzbekistan. Uzbekistan
Maqam Imam Bukhari di situ. Wa bi ilaihi wa an Amr bin Shu'aib an abi, daripada Amr bin Shu'aib an abi an jaddihi radhiyallahu anhu qala, daripada Amr, dia ambil daripada ayah dia ambil daripada datuk dia. Semua sahabat belaka tu radhiyallahu anhum, tiga waris generasi tu semua sahabat belaka. Apa dia kata dia? Qala, dia kata, siapa kata? Jadduhu, datuk dia kata. Datuk dia cerita kat ayah dia cerita kat dia. Ayah dia nama Syuaib lah, dia nama Amrun, tok wan dia tak tahu lah nama apa. Tapi periwayatan tu periwayatan anak beranak lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukanlah daripada kalangan kami. Maksudnya bukanlah daripada cara kami, jalan kami. Itu maksud laisa minna, bukanlah daripada cara kami. Man tu kitab tu min, bukan man. Kitab ni dia tulis, dia cetakan dia min, bukan min, man lam yarham saghirana, mereka yang tidak ada sifat kasih terhadap orang-orang muda daripada kalangan kami. Budak-budak lah kita kata. Nak budak-budak. Nak jadi kata Nabi, bukan daripada kalangan kami orang yang tak kasih kepada budak-budak. Dengan budak-budak ni kena cengih juga, tapi kadang-kadang janganlah cengih sangat. Kena lembut juga kan budak-budak ni. Ada seorang syekh tu nama Syekh Zakaria Al-Halabi tu, dia pergi ke Negeri Sembilan. Tadi pun bawa dia balik Mekah. Dia pergi ke Negeri Sembilan, dia layan budak ni macam anak dia semua. Dengan seronoknya, dengan budak-budak pun jadi tak jadi gap dengan dia. Walaupun dia Arab, budak tu Melayu, dia bawa dia pergi Negeri Sembilan, sekolah tahfiz mana tu. Budak punya seronok tengok dia main. Tak seronok pun lah, dia layan budak-budak tersangkat. Kalau nak gampang dengan kita tengok, itu hak Nabi SAW macam tu. Memang Nabi ajak kita kasih kat budak-budak. Wa ya'rif syarafa kabirina, dia nampak. Dan bukanlah daripada kalangan kami orang yang tak kenal kemuliaan orang-orang tua daripada kalangan kita. Kena memuliakan mereka lah. Memuliakan mereka. Sebab ada hadis tu, al-barakatu ma'a akabirikum. Berkat itu duduk bersama orang-orang tua daripada kalangan kamu. Baik tu orang tua ni, kalau dia berilmu, dia soleh, ini lebih dia. Tak lebih ke mana dia buat ibadat nama. Dia buat ibadat nama. 80, 70, 65, 68 dan sebagainya. Ibadat nama. Daripada dia muda sampai dia beruban buat ibadat. Tak ke afdal dia tu. Afdal, barakat ada kepada dia. Walaupun dia tak ada ilmu pun, tapi dia soleh. Soleh itu kelebihan kepada dia. Kalau ada ilmu, lagi-lagi rasakan. Nampak tak? Itu sebab dia suruh kita menghormati orang tua. Kerana berkat duduk dengan mereka. Jangan kita buat handai-bandai sangat. Hadisun sahih. Hadis sahih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Abu Dawud riwayat, Imam Tirmizi pun riwayat. Wa qala Tirmizi, Imam Tirmizi riwayat. Dalam Jami' Tirmizi. Jami' Tirmizi ada lebih kurang 4,000 lebih hadis. Ada lebih kurang berapa? 4,000 lebih hadis. Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni pun orang belah Tirmiz. Imam belah Tirmiz. Nama dia bukan Tirmizi, nama dia lain. Hadisun hasanun sahih. Hadis ni hadis hasan sahih. Wa fi riwayati Abi Daud, pada satu riwayat Abi Daud, haqqa kabirina. Itu dalam riwayat Abu Daud, haqqa kabirina. Tadi apa dia tadi? Tadi syarafa kabirina kan? Syarafa. Setengah riwayat haqqa. Hak orang-orang tua daripada kalangan kita. Jadi Rasulullah nak ajak kepada kita suruh menghormati orang tua, mengasihi kanak-kanak. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak benda-benda yang nak kita terlepas pandang. Tapi disuruh macam tu lah. Habis. Hadis 356. Hadis 356. Wa an Maimun bin Abi Syabib, daripada Maimun bin Abi Syabib, anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'ilun. Aisyah itu lalu dekat dia seorang orang yang meminta-minta. Biha tu kembali pada Aisyah. Ada orang minta lalu kat dia. Fa'aqathu kisratan. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberi kepada orang hak minta tu kisrah. Kisrah tu roti yang sudah pecah-pecah. Dah diminta, Aisyah bagilah roti hak sudah pecah-pecah. Faham? Roti hak sudah pecah-pecah, roti yang tak berkualiti lah bahasa mudahnya. Aisyah pun ada hak tu ya, bagi hak tu lah.
Wa marra biha, dan lalulah dengannya dengan Aisyah, lalu dekat dia rajulun, seorang lelaki, alaihi, di atas lelaki itu siyabun wa hayatun, ada pakaian yang cantik dan juga ada kelakuan yang hebat, orang hebatlah. Fa'aqadathu, maka menduduklah oleh Aisyah akan rajul tadi. Fa'akala, maka Aisyah kata makanlah, dia pun makanlah. Faqila laha fi zalika, maka dikatakan baginya, bagi Aisyah, fi zalika, pada demikian itu. Faqalat, maka berkatalah oleh Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Anzilun nasa, hendaklah kamu semua meletakkan akan manusia itu mengikut kedudukan mereka, mengikut kedudukan mereka. Maksudnya sini Nabi SAW, cuba tengok sikit nombor 9 tu. Anzilun nasa manazilahum, ay da'uhum fil makani la'iqi bihim. Letakkan mereka itu pada tempat yang layak dengan mereka. Wa'rifu likulli insanin makanatahu wa manzilatah. Wal hadisu haddun ala mura'ati maqalilin nas wa manafi bihim. Hadis ni nak ajak kata kita ra'i orang. Jadi hak seorang tu dia minta kat Aisyah, dia orang biasa je. Jadi Rasulullah bagi Pak Aisyah bagi setakat mana hak sesuai dengan dia, orang faham. Hak seorang lagi ni dia orang hebat. Hebat tu bukan pada segi dunia. Maksudnya dia ni orang berilmu dan sebagainya. Jadi Aisyah layan dia tu lain sikit daripada orang hak tadi tu. Bukanlah kata kasta dak, tapi dah kawan tu lebih daripada segi ilmu. Jadi Aisyah bagilah lebih sikit. Itu maksud. Sebab Nabi sebut gitu. Anzilun nasa manazilahum. Tu. Ialah macam kita kata kan. Orang bagi zakat. Orang bagi zakat, kalau asnaf, kita bagi zakat tu pun sudah memadai. Bagi dia dah cukup lah orang tu. Kalau kita bagi lebih, takut dia salah guna pula. Betul tak? Tapi kalau orang tu bukan orang zakat contoh. Orang bukan asnaf zakat. Kita baik dengan dia. Kita bagi tu lebih daripada kita bagi kepada orang hak lain tu. Sebab apa? Sebab ikut kedudukan lah. Maksudnya, Tara ni bagi Tara ni pun tak apa dah dia ni. Tara tu tak apa dah. Kalau hak tinggi sikit, bagilah lebih sikit. Itu faham tak maksud? Itu macam ni lah. Tapi yang ni sensitif lah sikit. Contoh macam ni, ada orang saya tengok internet tu, ada seorang tu imam, bukan tu imam lah, tu imam lah, dia kata ustaz-ustaz ni main mengajar, dia suruh bagi banyak-banyak lah, bagi RM50 sudah. Orang buat kerja daripada pagi sampai petang, kita bagi sehari RM70. Ustaz tu main mengajar 45 minit sejam lah, bagi sampai RM70. Dia kata tak sesuai. Bukan macam tu. Bukanlah kami kemaruk sangat duit masjid tu. Tak faham tak? Tak bagi pun tak puas. Abang melambok saya duduk pergi dalam tak bagi pun kita pun tak tahu. Lepas tu dia pergi jumpa balik, dia bagilah balik. Tak apa lah. Tapi nak kata dia menyamakan orang yang mengajar ilmu dengan orang buat kerja. Faham tak? Orang buat kerja pun bagus, pun tak salah. Tapi orang buat kerja ni kalau kerja dengan dia daripada pukul 8 sampai pukul berapa? Dia bagi berapa ringgit? RM70 sehari. Ustaz tu mengajar 45 minit, RM70 orang bagi ke dia. Orang bagi dia 100. Saya mengajar pun tak mau cerita. Tapi orang bagi pun kadang-kadang banyak orang bagi tu. Bagi tu banyak. Lepas tu orang kata, ustaz tu mengajar 45 minit ya. Hampa bagi dia sampai 100. Orang buat kerja daripada pagi sampai petang, orang bagi RM70. Tak sesuai lah. Maksudnya, dia buat ustaz tu cakap memang bukan yang buat kerja teruk pun. Memanglah. Tapi dia sampaikan apa? Sampaikan ilmu, faham tak? Jadi, anzilun nas manazilahum. Tapi janganlah bagi banyak sangat. Bagi betul-betul padat lah. Bahasa mudahnya kan. RM70. Okey, apa banyak lah kita kata kan. Janganlah bagi RM20 lah. Tu zaman 90-an tak apa lah. Ni bagi RM20 lah ustaz tu main mengajar. Mana boleh. Tak kena gaya orang panggil. Tu kata Nabi sebut anzilun nasa manazilahum. Tapi kita mengajar tu bukan pasal duit tu. Maksudnya nak bagi tak bagi sudah. Kalau bagi ambil, tak bagi sudah. Selesai lah masalah. Tapi nak sebut kata anzilun nas manazilahum. Kamu letak manusia tu ikut kedudukan mereka. Hak kawan tu dia buat kerja. Hak kawan ni main bagi ilmu. Jadi bila bagi ilmu, dia korbankan masa dia apa semua mengajak tengok kitab meluah ke apa ni. Jadi apa bagilah ikut kedudukan dia. Anzilun nasa manazilahum. Itu maksud. Faham tak? Tapi kita janganlah letak harga tak boleh lah kan. Orang nak bagi berapa ambil je lah. Itu maksud. Faham kan? Rawahu Abu Dawud. Hadis ni diriwayatkan dia oleh Al-Imam Abu Dawud. Lakin qala, tetapi berkata oleh Abu Dawud, Maimun lam yudri Aisyah. Maimun tidak jumpa akan Aisyah. Kan hadis tu riwayat daripada Maimun.
Maimun tu dia kata tak jumpa daripada Aisyah. Tak jumpa Aisyah. Maimun ni dia panggil apa, lelaki tau, bukan perempuan. Nah, kata Imam Abu Daud, Maimun tak sempat jumpa dengan Aisyah. Jadi antara Maimun dengan Aisyah tu kemungkinan ada sanad yang tak sebut lah. Tak sebut sanad tu. Wa qad zakarahu Muslimun fi awwali sahihi ta'liqan. Imam Muslim sebut hadis ni pada awal-awal sahih dia secara muallaq juga. Maksudnya dia hazaf sanad lah. Faqala, maka berkatalah oleh Imam Muslim, wa zukira an Aisyah. Nama? Dia guna kalimah apa? Wa zukira, disebut. Dia sebut tak sanad penuh? Tak sebut kan? Dia panggil muallaq. Tapi muallaq pun bila cek-cek tengok-tengok tak ada masalah. Sanad tu sebenarnya bersambung. Cuma panggil apa, kemungkinan tak sebut sahaja. Wa zukira an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nas manazilahum. Rasulullah suruh kita ini menurunkan manusia, letak manusia ikut kedudukan mereka. Dia contoh cikgu, layan cara cikgu. Dia pensyarah, layan cara pensyarah. Mana boleh pensyarah kita layan macam orang biasa, tak boleh. Kerana taraf dia lain, faham tak? Dia orang berilmu, layan cara orang berilmu. Dia orang tua, layan cara orang tua. Dia orang muda, budak-budak, layan cara orang muda-budak. Tapi bukanlah kita kasta dah. Inna amramakum indallahi atqakum. Cuma segi tu, segi layanan tu. Faham? Dia tu guru tua. Takkanlah kita nak layan dia macam ustaz muda. Mestilah layan dia dengan jalan yang terbaik. Dia nak pakai kasut pun kita letak kasut dia bagi elok. Kita tolong pimpin tangan dia. Sebab dia tua, faham? Orang tua. Macam tu lah. Nak orang muda takkanlah nak pimpin dan sebagainya. Ustaz muda takkanlah nak berpayung. Ya, tak perlu berpayung. Bagilah dekat apa tu tua ni, macam tu. Kan? Dan sebagainya. Menteri besar. Orang layan ke mana menteri besar? Dengan payungnya, dengan eskortnya, dengan Perdana Menteri orang layan ke mana? Dia kena ada escort dia tu. Kita kata, sampai nak kena ada orang escort pula dan sebagainya. Dah nama menteri besar, dah nama Perdana Menteri. Kena macam tu kan. Kalau jadi apa-apa ni macam nak orang tembak dia ke apa ke, bunuh ke apa ke, tampak kepala dia ke. Nak kena jaga macam tu. Itu segi layanan manusia macam tu kan. Biasa, memang Nabi suruh macam tu dah. Wa zakarahul Hakim. Dalam menyebutlah akan hadis ini oleh Imam Hakim, Abu Abdillah fi kitabihi Ma'rifatu Ulumil Hadis. Imam Hakim sebut dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis. Wa qala, dan berkatalah Imam Hakim, huwa hadisun sahih. Hadis ni hadis sahih. Lepas tu hadis 356 ni kita sambung. Kita sambung panggil apa 20 ni saya tak tahu, saya nak pergi ambil Bukhari di Putrajaya. Bukhari tu dia mula 11 bulan 10. Saya pergi 2 minggu 10 sampailah 21 tu saya balik. 22 hari Jumaat. 22 Jumaat tu mengajar di Masjid Lama tu. 23 Taman Melok. 24 tu kita baca balik. 24 hari bulan baca Bulughul Maram. 25 baca balik ni. Cuti 2 minggu. Budak-budak ni saya baca online lah kat depan. Kita ada tu. Cuma Majlis Bukhari. Tuan-tuan tak ada kerja, tuan-tuan pergi hari lah. Tak ada kerja, start hari lah 21 hari bulan hari Khamis. Majlis khatam Sahih Bukhari. Akan baca Sahih Bukhari daripada hadis pertama sampailah hadis terakhir. Satu hari baca 8 jam. 8.30 sampai 10.30, rehat. Ke-11 sampai ke-1, rehat. Ke-2 sampai ke-4, rehat. Ke-5 sampai ke-7. Malam ceramah ulama-ulama ramai daripada luar-luar negara tu lah. Selama 10 hari berturut-turut. Hari ke-11 tu hari khatam. Khatam tu malam lah. Tuan-tuan tak ada kerja, start itu api ya. Majlis khatam Bukhari ni barakat. Jadi saya minta cuti lebih kurang tarikh tu lah. Kita baca balik 24 bulan hari Ahad. Hari Ahad tu Bulughul Maram, 25 baca ayat sahih. Tanda situ, kita sambung insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi ya. Tapi Buat dia ada percuma ya. saya depa sponsor bawah Yadim, saya tidak dibangi. Buka bayaran Kalau ikut free pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau nak buku sanad tu kena bayar 100. Saya nak tanya tu tak ni. Tapi kalau dengan Putrajaya punya link kan, free. yang ni dia ada
keizinan lah kira. Yalah. Macam ijazah Ya. ni depa ni buat semua Bukhari ni di Putrajaya. Depa tahu kan. Okey. Kalau kita buat di pondok-pondok dia tak mau. Tak mau, dia lah. Putrajaya ni macam ada lesen dia. Ada lesen. Jadi senang urusan lah. Okey. Nak pergi lah. Ya. Nak pergi hari Mat mula ya. hari Ahad lah. Oh, mula. Mat Oh, dia ya. dah. Pergi hari saya nak pergi Greek daripada Greek saya Oh, ya. pergi. Pergi Greek lu. Sama kan. Tidak di Ilim tak jauh kan? Ha? Ilim kat Ilim Bangi tu. Tidak di situ. Kirim ah. Tidak di Ilim. Tak ya. Dekat je. Daripada Ilim tu pergi dia potong pertama. Ah. Tak jauh lah. Saya pergi dengan geng-geng Kelantan tu, depa pun nama saya. Tapi depa sponsor semua. Boleh ni. Ah, Kau jatuh boleh duduk di Ilim. bagi duduk di Ilim. Itu selesa kot dah.